Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita buka pertemuan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta Allah SWT nazir dan datang kuasa masjid, tuan-tuan imam, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan pada kuliah subuh. Biasa kita jumpa di kuliah maghrib. Hari ini minggu kelima, ada kelapangan sikit. Dan alhamdulillah kita berhampiran waktu cuti. Ramai ambil kesempatan cuti Raya Cina untuk balik kampung. Sesak habis jalan daripada hari Jumaat. Saya di Gombak tu, daripada Taman Selasih straight sampai ke Tul Gombak, penuh. MRR pun jam. Jadi alhamdulillah ramai balik kampung merayakan hubungan yang semakin renggang Covid ni. Kita dapatkan balik dengan kita menziarahi anak beranak atau balik kampung melihat ibu ayah dan sebagainya. Jadi tentang pagi ini saya nak mengambil juga angle sejarah, ialah tentang sejarah Muslim dengan kaum Tionghoa yang akan raya ni kan, yang raya ni Tionghoa. Jadi sebenarnya kita maksudnya orang Islam, Muslim, kerajaan Islam dengan kerajaan Cina ataupun dengan masyarakat Tionghoa sangat rapat berbanding dengan kita dengan masyarakat Eropah. Kalau kita dengan masyarakat Eropah, tuan-tuan tahu kita dengan Eropah ini dia ada pertembungan yang lain, pertembungan yang melibatkan keagamaan dan pertembungan berdarah yang panjang. Perang salib bersiri-siri, 7 siri. Sebenarnya banyak lagi. Rentetan perang salib itu juga banyak lagi. Jadi kita dengan Eropah banyak perkara melibatkan hubungan yang berdarah, disebabkan pertembungan di antara dua agama, Nasrani dan juga Islam. Tapi kita dengan Cina, dia digambarkan dengan keadaan yang orang tak perasan. Orang tak perasan bahawa sini kita dengan Cina hubungan yang rapat. Dan sejarah tidak pernah menunjukkan bahawa sini ada peperangan besar macam peperangan salib. Tak ada. Sebab agama di Cina itu Confucius, agama Buddha, dia sifatnya tidak missionary, tidak menyebar. Ada tukang sebar dia, tapi tidak bersifat menyebar. Dan dalam masa yang sama, umat Islam datang ke sana daripada awal lagi, menyebabkan hubungan di antara empire Islam dengan empire Cina mempunyai hubungan yang sangat baik. Daripada hari ini kita cuba tengok bagaimana hubungan antara dua tamadun besar ini, supaya kita melihat kepada bangsa Tionghoa satu penglihatan yang lebih baik, supaya kita nampak di situ ada ruang dakwah yang besar. Sebab kita nampak di situ sebenarnya mereka itu perlu diberikan satu perkhabaran yang lebih mendalam tentang bangsa mereka sendiri, supaya mereka kenal bangsa mereka, supaya mereka merasakan mereka tidak jauh dengan Islam. Tuan-tuan puan rahimakumullah, bangsa Arab dengan orang Cina
telah pun berhubungan dengan hubungan yang sangat lama. Utrubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu menunjukkan orang-orang Arab memberikan satu pandangan yang hebat kepada tamadun Cina. Tuan-tuan, dia wujud sebelum Rasulullah lahir lagi. Kalimat utrubul ilma walau bisin tu, dia wujud sebelum Rasulullah lahir lagi. Sebab orang Arab telah berhubungan dengan Cina sebelum Islam lagi. Dan bila mereka berhubungan dengan Cina, hubungan perdagangan, mereka ada dua laluan. Laluan Silk Road dengan Spice Road. Silk Road ini sangat berbahaya dan bukan laluan utama untuk masyarakat dulu. Tapi Spice Road ialah laluan biasa yang digunakan oleh manusia zaman dahulu, menggunakan laluan perdagangan air. Jadi hubungan di antara Arab dengan Cina dah terjadi lama. Jadi sewaktu mereka pergi ke Cina, mereka tidak membawa amanat agama, walaupun mereka beragama. Ada kebanyakan mereka beragama Dinul Hanif. Dinul Hanif ini ialah agama Nabi Ibrahim AS, tapi yang telah tinggal saki-baki. Mereka bersembahyang 2 waktu macam Nabi Ibrahim, tapi disekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berpuasa, mereka melakukan haji, tapi haji yang telah pun penuh dengan berhala-berhala. Maka itu namakan sebagai saki-baki agama Dinul Hanif. Yang digelarkan mereka ini musyrikin. Kalau dalam Quran, kalau kafirin atau kafir atau kafirun bermaksud kafir secara umumnya. Kalau musyrikin atau musyrikun, itu orang kawasan Hijaz, orang Arab Hijaz, yang mereka menyembah Allah ikut agama Dinul Hanif, tapi menyekutukan Allah itu dengan berhala-berhala. Maka mereka dipanggil musyrik yang menyekutukan Allah. Jadi mereka, bila mereka pergi berniaga ke Cina, mereka pasti akan melalui alam Melayu. Bila sampai alam Melayu, mereka tidak menyebarkan agama mereka, sebab agama mereka tidak bersifat misioneri. Mereka singgah, lepak, berniaga. Maka nak pergi ke Cina, tuan-tuan, dia perlu melalui alam Melayu kita. Sebab laluan dia akan kena keluar bulan 7 atau bulan 8 sampai bulan 9. Itu laluan angin monsun barat laut. Dia akan menolak mereka daripada Teluk Parsi atau lautan Hindi sampai ke alam Melayu. Mereka akan keluar daripada Yaman, pergi ke Teluk Parsi, masuk lautan Hindi, dan ditolak oleh angin barat monsun barat laut ke kawasan Nusantara. Dan nak pergi ke China, dia kena menunggu sampai sini bulan 9, kena menunggu bulan 10, 9, 10, 11. Bulan 11, penghujung bulan 11 atau bulan 12, barulah ada angin monsun timur laut menolak mereka ke negeri China, tuan-tuan. Dan kemudian patah balik juga 3 bulan 3 bulan. Jadi kalau pelayaran setahun itu pergi dan balik. Jadi mereka dah biasa berhubungan dengan negeri China dan singgah di alam Melayu ini untuk menunggu angin. Waktu mereka singgah, maka dia tunggu angin tu singgah biasalah. Tengok orang Melayu pun ada juga patung-patung dia. Maka geng, walaupun di setengah tempat ada juga saki-baki Dinul Hanif, iaitu agama kepetaian, dan juga agama-agama yang sama saki-baki Dinul Hanif. Itu kita bincang pada waktu lain. Jadi bila hubungan tu memang dah wujud. Bila hubungan tu dah wujud, dan kita lihat bila orang Arab ini menerima Islam, dan kemudian 13 tahun mereka menerima Islam hanya di Mekah. Kemudiannya berhijrah Rasulullah ke Madinah, 10 tahun Islam itu berkembang sangat pesat dan sangat cepat. Dan kemudian Rasulullah arahkan Sayyidina Ali buka selatan. Buka selatan tanah Arab, iaitu Yaman. Maka orang-orang Yaman ini dipesan oleh Rasulullah, buka elok-elok sebab sana orang-orangnya lembut, orang-orangnya baik. Bahkan Rasulullah sebut kamu akan jumpa Islam di Yaman, maksudnya baik orang-orangnya. Maka Sayyidina Ali membuka negeri Yaman, dan sebab itulah Yaman ini ramai Ahlul Bait. Sebab Sayyidina Ali buka negeri Yaman, dan ramai orang datang ke Yaman, dan ramai ahli bait datang ke Yaman.
Dan di Yaman ini juga base Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i pertama dia datang ke Yaman, di sana ramai Ahlul Bait. Imam Syafi'i keturunan Ahlul Bait, kita bincang dah pada perbahasan kita pada setiap hari Ahad malam minggu keempat. Maka Imam Syafi'i bukan semata-mata Ahlul Bait, tapi dia juga datang ke situ sebagai pembantu governor. Beliau sewaktu remaja, beliau menjadi jurutulis Imam Malik. Bukan sekadar anak murid yang biasa, tapi anak murid yang rapat menjadi jurutulis Imam Malik. Pengalaman menjadi jurutulis, maka beliau dipelawa untuk menjadi pembantu kepada governor di Yaman. Jadi beliau bukan sekadar seorang imam yang mengajar fiqh, yang mengajar hadis, yang mengajar tentang ilmu-ilmu Islam, tapi juga seorang yang terlibat dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran, bahasa Arab sebut tadbir, bahasa Melayu sebut tadbir juga, bahasa Inggeris sebut politik, bahasa Melayu sebut politik juga. Maka bahasa Arab sebut siasah, bahasa Melayu sebut siasah juga. Semua tadi pentadbiran, politik, siasah, semua itulah menguruskan negara. Jadi Imam Syafi'i terlibat sebagai menguruskan negara, di samping beliau menyebarkan mazhab Syafi'i. Jadi di Yaman menjadi base mazhab Syafi'i. Jadi bila masyarakat Yaman diislamkan oleh Sayyidina Ali, maka bermula saat itulah segala pedagang-pedagang yang dulu pergi ke alam Melayu dan Cina hanya membawa agama dia yang tidak bersifat misioneri, sekarang mereka dah Muslim. Maka mereka datang ke semua tempat yang mereka lalu dulu dengan membawa agama, tuan-tuan. Jadi penyebaran Islam pada peringkat awal ini ialah pada peringkat pertapakan. Maka memang dimulakan oleh pedagang-pedagang. Tapi selepas pertapakan, dia menjadi satu penyebaran yang melibatkan pengukuhan dan juga penyebaran yang besar-besaran. Jadi pada peringkat pertapakan ini memang dia meneruskan petapakan orang-orang Arab dulu. Yang dulu dia datang sebelum Islam, dia bertapak di situ. Maka dia ikut flow yang sama, datang juga di tempat petapakan itu. Jadi sebelum sampai negeri Cina, mereka akan singgah di alam Melayu 2-3 bulan. Maka mereka akan singgah di kebanyakan di 2 tempat. Kalau mereka lalu di kawasan pesisir pantai, dekat dengan pantai, mereka akan berjumpa dengan Gunung Jerai sebagai asas tempat mereka mengetahui di mana masuknya Selat Melaka. Maka Gunung Jerai menjadi sasaran dia. Maka ramai yang akan duduk di Gunung Jerai, duduk di kawasan Yan Kedah untuk menunggu angin seterusnya. Kalau mereka ikut laluan yang jauh sikit daripada pantai, mereka akan berjumpa dengan utara Sumatera. Maka utara Sumatera menjadi tempat untuk pedagang-pedagang ni singgah menunggu angin monsun timur laut untuk menolak mereka ke negeri Cina. Maka mereka singgah di Barus. Barus itu tempat persinggahan bangsa Arab. Begitu juga tempat yang berhampiran Barus, seperti Perlak dan juga Pasai. Maka di situ mereka memulakan petapakan-petapakan. Jadi orang Islam sampai ke situ dulu. Maka di situlah bermulanya kerajaan-kerajaan Islam. Bermula kerajaan Perlak, bermula kerajaan Pasai. Dan kita lihat di situ 2 tempat, maka mereka mula menyebarkan Islam. Dan seterusnya pada zaman yang serius, di zaman Rasulullah, pedagang aja datang. Selepas Rasulullah wafat, maka bermula zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Khulafaur Rasyidin mula pengukuhan. Daripada tempat-tempat yang persinggahan pedagang itu menjadi tempat pengukuhan Islam. Sebab apa? Sebab pada bermula zaman Sayyidina Omar menyebarkan Islam sampai sempadan negeri Cina. Sampai sempadan negeri Cina, tapi mengikut laluan darat. Kita lihat sampai ke Khurasan apa semua, membawa laluan darat tu sampai ke sempadan negeri Cina. Tapi Sayyidina Osman yang mewarisi luasnya kekuasaan Islam, empire Islam, dia meneroka laluan diplomatik. Sebenarnya diplomatik ini bahasa pentadbiran, sebenarnya laluan dakwah. Selama 12 tahun Sayyidina Osman memerintah menggantikan Sayyidina Omar.
Sayyidina Osman dicatat dalam sejarah, Sayyidina Osman pergi menghantar ekspedisi ke China sebanyak 11 kali. 11 kali Sayyidina Osman hantar ekspedisi ke negeri China. 11 kali, 12 tahun pemerintahan, maksudnya setahun sekali. Setahun sekali. Sebab dia akan pergi itu 6 bulan, balik 6 bulan. Maksudnya setahun sekali. Maka siapakah pelayar-pelayar yang dihantar oleh Sayyidina Osman? Pelayar-pelayar dihantar Sayyidina Osman ialah orang-orang Arab daripada Yaman. Kenapa tak hantar orang Arab tempat lain? Jangan tuan-tuan. Jangan, tak ke mana pergi nanti. Sebab apa? Arab dia tidak berlayar. Orang Arab tidak main kawasan laut. Mereka digambarkan dalam Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Jadi digambar dalam Quran itu orang Arab itu berdagang di kawasan padang pasir semenanjung Arab. Ila fihim, rombongan-rombongan ila, perdagangan mereka, rombongan perdagangan mereka. Rihlatash syita'i was-sayf, melakukan rihlah, perjalanan pada waktu syita, pada musim sejuk, was-sayf, musim panas. Mereka bukanlah pelaut. Mereka tidak pelaut. Walaupun mereka keliling di laut, tapi mereka diam di tengah-tengah di padang pasir. Di tepi kawasan menghala ke Laut Merah, itu kebanyakannya jurang, tebing-tebing tinggi. Tidak banyak yang macam kita landai, macam di Port Isen ya, landai je. Tapi di selatan itu, kawasan selatan ialah orang Arab yang hebat dengan pelayaran. Maka orang Arab hebat pelayarannya berada di selatan, Hadramaut, Yaman. Maka di Yaman inilah mereka lah yang menjadi orang yang diutuskan oleh Sayyidina Osman untuk pergi ke China melakukan hubungan diplomatik, atau dalam bahasa agamanya sebenarnya melakukan hubungan dakwah. Sambil mereka berdakwah atau berdiplomatik, mereka berdagang. Jadi bermulanya zaman pengukuhan. Zaman pertapakan memang ia pedagang pergi, zaman pengukuhan dia pergi dengan sistematik untuk pergi ke negara-negara itu atas nama diplomatik, tapi sebenarnya itulah rombongan-rombongan dakwah. Dan sambil mereka membawa rombongan dakwah atau diplomatik ini, mereka berdagang untuk survive hidup, berdagang. Jadi daripada zaman Sayyidina Osman mula 11 kali, tuan-tuan, 11 kali ini, 11 kali dia singgah alam Melayu. Confirm, dia tidak boleh terus pergi sana. Tidak ada enjin diesel, tidak ada enjin arang batu boleh terus pergi ke sana. Mesti menyinggah di alam Melayu. Di situ berlakunya pengukuhan. Pengukuhan pada zaman Sayyidina Osman berlaku pengukuhan di alam Melayu. Mula orang Melayu kenal akan Islam di pertapakan-pertapakan. Kemudian berlakunya pengukuhan di kawasan pertapakan itu dengan bermulanya kefahaman tentang Islam. Dan kemudiannya diteruskan pada zaman Muawiyah. Lepas Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kita tak jumpa banyak rekod, tapi keturunan dia, anak-anak dia antara Ja'far Shadiq, anak Ja'far Shadiq, Said Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq telah sampai ke alam Melayu. Satu kapal datang ke alam Melayu bersama keturunan Rasulullah SAW dan para ulama sampai ke Perlak, dan mereka dijemput untuk menjadi penduduk di Perlak dan juga dikahwinkan di antara anak Muhammad Ad-Dibai, iaitu Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq, dikahwinkan dengan puteri Raja Perlak Makhdum Tansuri. Maka bermulalah kerajaan Perlak diperintah oleh keturunan Rasulullah yang dipanggil sebagai Kesultanan Aziziyah. Lahirnya ala anak Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq itu bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz itulah cucu kepada Sultan Perlak, anak kepada Said Ali tadi. Maka jadilah keturunan Rasulullah disebut sebagai keturunan dinasti Aziziyah yang memerintah alam Melayu. Jadi mereka dah mula bertapak dari situ. Jadi bila datangnya rombongan-rombongan secara bersistematik ini daripada zaman Sayyidina Osman, dan lebih bersistematik lagi lepas zaman Sayyidina Osman, datang Muawiyah bin Abi Sufyan membawa yang khusus. Dulu dia singgah di alam Melayu sambil pergi ke China, tapi zaman Muawiyah betul-betul singgah di alam Melayu. Sebab dia memikirkan kita dah takluk banyak tempat,
Tiba-tiba alam Melayu ni banyak mengeluarkan rempah, kenapa tak takluk aja alam Melayu? Tapi dia datang ke alam Melayu, tuan-tuan. Tentera Muawiyah tak gamak nak takluk. Sebab dia sampai ke kerajaan Kalinga. Kerajaan Kalinga, bukan Keling, Kalinga. Kalinga ni di Jawa, tempat menghimpunkan barang-barang perdagangan. Tengok-tengok orang Melayu ni baik sangat. Dia suruh test, campakkan duit di tengah jalan. Duit tu dalam butil tu dicampak tengah jalan. Orang Melayu tak ambil duit tu, sebab itu kan dia punya, tak ambil. Maka dia kata, tempat ini jangan kita serang apa-apa. Kita minta dia masuk Islam, tak nak kita kena buat kawan dengan tempat macam ni. Maka dia buat hubungan diplomatik. Raja Sima ketika itu memerintah Kalinga tak nak masuk Islam, tapi nak membuat hubungan diplomatik dengan umat Islam. Maka hubungan diplomatik berlaku. Maka mereka bebas untuk berniaga dan sebagainya. Bermula pertapakan di Pulau Jawa, tuan-tuan. Dan kemudian lebih bersistematik lagi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz duit sangat banyak, tuan-tuan. Maka dia tukarkan zakat itu kepada untuk fi sabilillah dan dihantar ke tempat-tempat yang tidak ada lagi penguasaan umat Islam. Maka di situ zakat digunakan untuk menyantuni non-Muslim dan berdakwah pada mereka. Saya bincang dengan Majlis Islam Kelantan 3 hari lepas. Majlis Islam Kelantan pun dah menggunakan duit-duit zakat itu untuk menyantuni non-Muslim. Daripada awal-awal lagi, sebenarnya non-Muslim tu boleh diambil daripada dana zakat, tuan-tuan. Sebab apa? Kita kalau nak menangkap ayam, kita dah tangkap baru bagi dedak, itu wajib. Dah tangkap bagi dedak, itu wajib. Sebab kita dah tangkap dia, dah kurung dia tak boleh cari makan, wajib bagi dedak. Kodak zalim kat ayam tu. Tapi kalau nak menangkap lepas tu baru bagi dedak, jenuh menangkapnya, tuan-tuan. Kalau kita, usia-usia kita menangkap ayam kampung lah kan, 3 hari belum tentu boleh dapat lagi. Melainkan dia tengah tidur malam cukup, tu senang. Dia kalau nak menangkap dia bukan time dia tidur, 3 hari 3 malam belum tentu boleh dapat. Tapi kalau nak nangkap dia dengan bagi dedak dulu, mengengkang-ngengkang dia datang, sekejap aja tangkap. Tu pengalaman saya beli ayam lah, tuan. Saya suka beli ayam sabung banyak, tapi sekarang tak bela dah. Asyik kena curi dia. Yang kecil-kecil dia tak curi. Dia biarkan saya dah besarkan ayam tu, dah elok cantik dah, dia curi. Dan saya paling takut kalau dia curi, dia bawa laga ayam tu, nanya kat ayam tu. Dia tak payah bela lah. Saya bela sebab nak dengar suara ayam tu. Dia kokok, pagi-pagi pukul 4 dia akan kokok, pukul 5 dia akan kokok, nak subuh ni lagi kokok dia. Kokok ayam sabung ni lain, kokok dia jantan. Jantan, bunyi dia bukan tu bukan ayam sabung. Ayam sabung ni kokok the best, jantan suara dia. Jadi balik tadi, kita lihat bagaimana mereka datang ke alam Melayu dan mengislam ke alam Melayu. Pada zaman Umar bin Aziz baru kerajaan Kalinga masuk Islam. Bukan sekadar dia datang ke Jawa, dia datang juga ke Sumatera. Sumatera ada kerajaan Zabaj. Zabaj ni bahasa Arab, bahasa Melayunya Sriwijaya. Maka Sriwijaya juga telah pun diislamkan. Rajanya Lokita Warman masuk Islam, tuan-tuan. Jadi telah pun diislamkan kerajaan-kerajaan utama biasa di alam Melayu ini. Dan kemudian bermulalah kerajaan asal Islam daripada awal. Ini daripada kafir masuk Islam, dan daripada Islam berterusan menjadi kerajaan, iaitu kerajaan di Perlak apa semua. Jadi itu pengukuhan dan penyebaran secara terancang. Dan mereka bukan sampai alam Melayu, sampai ke negeri Cina. Sekali lagi, yang datang tu ialah daripada Yaman pergi ke sana. Sampailah kepada zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah ni, tuan-tuan, oleh kerana dah dimulakan zaman Sayyidina Umar sampai ke sempadan, Sayyidina Osman sampai ke negeri Cina, betul-betul hubungan dah lama. Maka menyebabkan ramai umat Islam berada di Canton, di Guangzhou, di Xinjiang, dan paling ramai di Canton lah. Sampai di Canton sebab pusat perniagaan. Maka menyebabkan orang Cina rasa tak sedap. Sebab orang Arab ramai sangat dan menguasai ekonomi Cina ketika itu. Maka dia rasa tak sedap. Tapi dalam masa yang sama, pemerintah Cina suka. Sebab umat Islam datang membawa dagangan-dagangan, maju negara. Dan umat Islam mula terlibat dalam politik.
di negeri China. Dan ini menimbulkan beberapa perasaan tidak sedap, dan antara dinasti-dinasti yang rapat dengan Islam, dinasti Tang, dinasti Yuan dan dinasti Ming. Tiga dinasti ini dinasti yang besar, dan tiga dinasti ini dinasti yang sangat rapat dengan empire Islam, terutamanya Abbasiyah. Sebelum tu mereka berhubungan, pada zaman Sayyidina Osman dia berhubungan aja, diplomatik. Zaman Sayyidina Muawiyah dia berhubungan diplomatik dan perdagangan. Zaman Umar bin Aziz dia mula serius masuk, dan bukan sekadar berdagang, dia menyebarkan Islam secara besar-besaran. Dan pada zaman selepas Umar bin Aziz itu jatuhnya kerajaan Umayyah dan naiknya Abbasiyah. Zaman Abbasiyah ni memang hubungan kerajaan dengan kerajaan sangat rapat. Bahkan beberapa kali dinasti Tang berhadapan dengan pemberontakan. Orang-orang Islam datang menghantar tentera, tuan-tuan. Hantar tentera untuk mengamankan pemberontakan di negeri China. Negeri China antaranya pemberontakan Anglushan ini 4,000 tentera Islam dihantar ke sana, maka untuk menyelamatkan dinasti Tang. Jadi Empire Abbasiyah hantar tentera ke sana menyelamatkan dinasti Tang. Begitu juga dengan beberapa pemberontakan selepas itu, pemberontakan Su Chubei dan juga Huang Chao di Canton. Yang paling teruk ialah pemberontakan Huang Chao ni sampai pada tahun 878 Masihi dia menyaksikan 100,000 orang umat Islam dibunuh di Canton. Sebab dah ramai sangat, maka mereka menguasai perdagangan dan mereka mula masuk dalam politik. Maka tokoh-tokoh pembangkang pembangkang Cina di sana, mereka pun menentang kerajaan dan membunuh umat Islam, dan 100,000 orang meninggal dunia syahid. Apa berlaku? Bila 100,000 tu meninggal dunia, maka bermaksud ada ratus ribu lagi yang hidup. Yang hidup ini sebagian kecil kekal dan sebagian besar lari, melarikan diri. Nak lari mana? Ke utara, ke Jepun apa semua tu. Ke utara payah, semakin sejuk apa semua, dan semakin laut lepas yang tak tahu apa cerita lagi zaman tu. Maka mereka pergi ke selatan, sebab selatan dah ada tapak-tapak dan negeri-negeri ataupun kerajaan-kerajaan umat Islam. Maka mereka pergi ke selatan. Bila selatan ni dah ada petapakan-petapakan umat Islam, maka mereka pergi selatan, maka merancakkan lagi keadaan Islam, penyebaran Islam di alam Melayu. Bila datangnya ratus ribu orang-orang Arab yang berada di negeri China datang ke alam Melayu, dan dia datang bukan sekadar membawa Islam, tetapi Islam yang bermazhabkan Syafi'i. Sebab apa? Kebanyakan mereka ni daripada Hadramaut. Mereka daripada Yaman. Mereka lah peraya tadi, mereka lah pedagang, mereka lah yang berlayar sambil menyebarkan Islam. Mereka berdagang. Jadi mereka inilah yang sampai ke alam Melayu. Bila sampai alam Melayu, mereka menyebarkan Islam dan merancakkan pertumbuhan Islam yang bermazhabkan Syafi'i. Dan kemudiannya antara yang keempat berlakunya dinasti Tang juga menyaksikan 5,000 orang terbunuh. Lepas 100,000 tu berlaku pemberontakan lagi. Jadi pemberontakan Tien Sheng Kung di Yangzhou, kawasan Yangzhou. Jadi menyaksikan 5,000 orang dibunuh. Jadi menyaksikan tentera-tentera daripada Abbasiyah datang membantu. Yang lebih hebat lagi, selepas dinasti Tang ini naik dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini bukan sekadar umat Islam menguasai ekonomi, tapi menguasai politik betul-betul. Daripada 10 governor dinasti Yuan ini, 8 orang Islam. Bermaksud orang Islam menguasai sebagian besar politik di China. Dan yang paling rapat sekali ialah dinasti Ming. Dinasti Ming ini, pada waktu dinasti Ming, maka Islam sangat-sangat rapat dengan China, dan menyaksikan dinasti Ming ini sebenarnya dinasti Muslim. Ini yang perlu kita cerita pada kawan-kawan kita Tionghoa, bahawasanya China dulu pernah diperintah oleh dinasti Ming. Dinasti Tang sangat rapat dengan Abbasiyah, dinasti Yuan sangat rapat dengan Abbasiyah, bahkan umat Islam mula menguasai politik. Dan dinasti Ming yang menggantikan Yuan selepas itu memang dinasti Muslim. Yang ditubuhkan oleh Ming
Ming Taishu. Ming Taishu seorang Muslim, dia menubuhkan kerajaan dinasti Ming, tuan-tuan. Lepas tu raja-raja yang lain, Ming Chaosu, dan juga ramai lagi tokoh-tokoh raja-raja dulu. Yang paling hebat yang sezaman dengan Melaka ialah Maharaja Yonglo. Maharaja Yonglo ialah maharaja Muslim, tuan-tuan. Dia ada seorang panglima yang sangat hebat, iaitu Panglima Zheng He. Zheng He ataupun Cheng Ho, tu sebenarnya sama, ejaannya lain sebab mengikut bahasa-bahasa yang lain. Cheng Ho ataupun Zheng He, itulah panglima yang hebat. Kalau kita pergi ke China sekarang ni, antara tinggalan dinasti Ming yang hebat ialah Forbidden City. Forbidden City itu tinggalan dinasti Ming. Tapi tak ramai orang cerita Forbidden City itu ialah dinasti Ming Muslim. Bayangkan, Muslim pernah memerintah negeri China, tuan-tuan. Tapi semua tu dipadam, disimpan, tak nak cerita kat orang Cina. Sampai kita tengok orang Cina ni, ini nak bertembung. Padahal kita dah bagi tahu ni keluarga Malaysia. Bila keluarga Malaysia ni keluarga majmuk. Keluarga Malaysia ni Tok Guru pun bagi tahu mesti dibina negara ini atas dasar keluarga yang majmuk. Yang ada masyarakat yang terasnya Melayu tapi perlu dibawa dengan kemajmukan. Tak boleh tinggalkan mereka ni sebab mereka sebahagian daripada bumi ini yang telah pun sama-sama duduk menjadi kafir muahid. Yang masuk Islam selesai, yang tak masuk Islam dia kafir muahid. Kafir yang telah menjadi setia dan disuruh Rasulullah, kafir yang telah pun sama-sama dengan kamu dalam negara ini, maka tidak boleh dipengapakan. Maka sebab itulah kita lihat pada masyarakat Cina tu ada laluan dakwah yang besar sebenarnya. Kalau dia tahu dia punya akar umbi dia. Cuma kebanyakan Cina daripada yang datang ke alam Melayu ni Cina Selatan. Cina Selatan ini memang ramai Buddha, tak ramai yang Muslim. Tapi Cina Utara, bahagian yang utara ni yang hebat-hebat, dia punya bandar-bandar dia zaman dulu, Canton, Jiangji ataupun Xinjiang, begitu Guangzhou, tu kawasan utara. Yang selatan ni lah yang datang ke alam Melayu ni. British pandai juga. British tak nak ambil yang utara tu. Ambil utara tu, negara Islam kita, tuan-tuan. Cina tu masuk Islam, atau Cina tu memang ada Islam dah, tapi dia ambil Cina bahagian selatan. Tapi mereka masih lagi Cina, masih Tianghua. Kalau mereka tahu negara mereka itu pernah ada sejarah yang sangat rapat dengan Islam, sampai kerajaan mula-mula rapat diplomatik, kemudiannya menguasai pentadbiran, kemudiannya menubuhkan kerajaan. 3 dinasti ini sangat hebat hubungan dia. Cuma selepas dinasti Ming datang dinasti Qing. Lepas Ming ni diganti oleh Qing. Qing ni sangat dendam dengan orang Islam, maka mula pembunuhan pada umat Islam. Dan kemudiannya Qing digantikan oleh komunis. Komunis meneruskan permusuhan dengan umat Islam sampai ke hari ini, tuan-tuan. Maka disitulah kita kena bawa balik sejarah ini untuk kita bincang-bincang dengan kawan-kawan kita yang Tionghoa sebagai satu daripada laluan dakwah, tuan-tuan. Dakwah bagi tahu orang. Sebab tu kita tak ada masalah nak menyambut raya Cina ni. Semalam saya pergi Pasar Batu Lima, berjumpa dengan masyarakat Cina, semua bagilah dorang kuih-kuih apa semua. Bila saya tanya kawan-kawan Cina, kata bukan bagi limau tu dia bagi kita. Kita bukan bagi dia limau, dia bagi kita limau. Tapi tak apalah, masuk limau dah juga untuk dapat nampak lambang raya Cina tu. Tapi kita masukkan sekali biskut-biskut, masukkan manisan-manisan, jadi kodil apa semua kan bagi dia. Jadi syok sangat mereka, kita santuni mereka. Kena pecahkan barrier-barrier tu. Barrier-barrier tu kena pecahkan supaya kita ada hubungan dengan mereka dan mereka tahu sejarah bumi mereka, asal tempat itu, tanah besar itu pernah ditakbir oleh orang-orang Muslim, tuan-tuan. Orang-orang Islam sangat rapat di situ. Sampai kerajaan dan dibina tamadun yang sangat hebat. Forbidden City itu, istana larangan itu ialah tinggalan dinasti Ming. Dan sebahagian daripada pembesaran tembok besar Cina banyak dibesarkan di zaman dinasti Ming. Maksudnya dinasti Ming ini satu dinasti yang sangat hebat. Dan kita lihat apabila kita berada di kemuncak kuasa di negeri Cina, sebenarnya itulah zaman kemuncak Islam, tuan-tuan. Zaman kemuncak Islam. Tapi selepas itu zaman kemunduran Islam berlaku, sebab dia dah kemuncak dah. Dia kemuncak, dia jatuh lah. Zaman kemuncak sebab
kita melihat di situ tiga mercu kegemilangan Islam berlaku serentak. Dinasti Ming ini dinasti Ming daripada 1368 sampai 1644. Itu dinasti Ming. Berapa ratus tahun, 1300 sampai 1600. Itu zaman dinasti Ming. Jadi dinasti Ming ini sezaman dengan Melaka dan sezaman dengan Osmaniyah. Pada masa yang sama, Osmaniyah sedang berada di mercu kejayaan. Osmaniyah berjaya menakluk Konstantinopel pada tahun 1453. 1453 Konstantinopel jatuh tangan umat Islam. Rom Timur telah jatuh tangan umat Islam, tuan-tuan, menunjukkan kita berada di keadaan yang paling hebat pada zaman itu. Pada kurun ke-15 kita berada di zaman yang sangat hebat, sampai Rom pun jatuh ke tangan umat Islam. Rom Timur, Konstantinopel jatuh. Orang Nasrani sangat-sangat menangisi kejatuhan Konstantinopel, tuan-tuan. Dan kemudiannya itu di barat. Dan di timur apa jadi? Di timur ini Cina itu dikuasai oleh dinasti Ming. Dinasti Ming menguasai Cina. Di barat kerajaan Turki Osmaniyah menguasai Eropah. Di timur Cina dikuasai oleh kerajaan Islam Ming. Di tengah-tengah tu Empire Melaka, tuan-tuan. Empire Melaka yang menjadi tempat Laqya bahasa Arab, bahasa Melayu Laqya ni pertemuan. Laqya temu. Malaqa ialah pertemuan, tempat pertemuan. Maka tak perlu pergi ke Eropah, tak perlu pergi ke Arab, pergi ke Melaka je. Bertemu di Melaka dah dapat barang-barang daripada Arab. Arab tak payah pergi negeri Cina dah. Pergi Melaka dah dapat barang-barang daripada negeri Cina. Maka Cina, orang Melayu menjalankan perjalanan perniagaan entrepot. Entrepot dan orang Melayu ialah transporter. Dia bukanlah pedagang sangat, sebab pedagang pergi sana pergi sini. Dia duduk tempat dia untuk melakukan entrepot, pertukaran barang, industri entrepot dan juga industri transporter. Sebab dia ada kapal-kapal yang besar yang mampu berlayar di lautan lepas. Maka itulah dia orang Melayu, tuan-tuan, pakar di lautan lepas, menjadi transporter, membawa dagangan ke tempat untuk dihantar. Dan juga dia juga sebagai pedagang entrepot. Dan juga pedagang yang membawa hasil-hasil di tanah Melayu. Jadi itulah dia dinasti Ming yang memang berada di kemuncak. Dan dalam masa yang sama dinasti Ming ada hubungan di waktu kemuncak dengan Melaka tu. Ada hubungan dengan Melaka, tuan-tuan. Dan Melaka ada hubungan dengan Turki. Melaka menjadi penyatu pada timur dan barat. Itu Melaka ada hubungan dengan dinasti Ming. Bila dinasti Ming menghantar puterinya, iaitu puteri Hang Lipo, untuk dijadikan isteri kepada Sultan Mansur Shah. Dan dalam masa yang sama Sultan Mansur Shah juga pergi bersama Hang Tuah sampai ke Konstantinopel bersama dengan Mendam Berahi. Maka dibawa balik bukan sekadar meriam-meriam yang hebat, dibawa balik puteri Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ni seorang bukan sekadar ulama, seorang wali Allah yang disebut kehadirannya 800 tahun dari Rasulullah SAW. Anak dia, tuan-tuan, kalau dah bapaknya wali, insya-Allah anak dia terbaik. Anak tu maka dikahwinkan dengan anak Sultan Mansur Shah, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Sebab itulah Sultan Alauddin, kita baca sejarah, dia seorang sultan yang sangat hebat, soleh, menjaga rakyat dia, melaksanakan hukuman-hukuman Islam. Sebab dia mempunyai seorang permaisuri yang sangat hebat, anak kepada Muhammad Al-Fatih, dan bapa mentuanya seorang yang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka timur dan barat berhimpun di Melaka, tuan-tuan. Maka seketika itu kita menjadi satu kuasa besar yang sangat hebat. Timur, barat, tengah-tengah. Dan ketika itu kerajaan Majapahit tak berani nak kacau. Sebab apa? Dulu kerajaan Majapahit banyak memusnahkan negeri-negeri Islam. Antaranya Terengganu dimusnahkan sampai tak tinggal kesan. Wujud terjumpa batu berserat Terengganu. Sebab negeri Terengganu itu yang ada sekarang ni Terengganu moden. Terengganu dulu dah tak ada dah, tinggal batu bersurat aja. Jadi tuan-tuan, kita lihat Majapahit pun tidak mampu lagi melawan Melaka, sebab Melaka telah pun menjalankan politik persemendaan. Nak tundukkan Majapahit tak payah serang lah.
kita kahwin saja dengan anak dia. Maka Majapahit pun setuju, kahwinlah Puteri Radin Galuh Cendekiarana dengan Sultan Mansur Shah. Anaknya ialah Alauddin Rayat Shah Putera Mahkota yang berkahwin dengan anak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan, kita semua berkolaborasi sangat cantik, hubungan sinergi sangat cantik, menyebabkan Majapahit yang ketika itu budak Hindu tak mampu lagi nak melawan Islam, dan ketika itulah didatangkan wali-wali Songo yang sebenarnya bukan Songo, ada banyak lagi wali-wali itu, dan kebanyakan wali Songo ni datang daripada pengajian di Melaka, iaitu di Pulau Besar Melaka. Pulau Besar Melaka ni ialah sebuah pulau yang menjadi pusat Islam Melaka. Kerajaan Melaka panggil tokoh yang hebat pada zaman itu, iaitu Syekh Muhammad Ismail, cicit kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, keturunan Rasulullah, untuk menjadi rektor di Pulau Besar. Maka Syekh Ismail datang satu kapal bawa guru-guru dia. Ada di antara guru-guru yang tidak balik dan meninggal di pulau tersebut. Waktu kita pergi ke sana, jumpa kubur Syekh Muhammad Ismail bersemadi di situ. Jumpa guru dia Syekh Yusuf As-Siddiq bersemadi di situ, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang bersemadi di situ. Itu Pulau Besar, tempat menyebarkan Islam di seluruh alam Melayu. Jadi sekarang penuh babi, tuan-tuan. Bukan babi beliau kata, ni saya kata. Sebab saya pergi sana, saya naik sewa motor orang tu, orang kampung. Saya naik motor pusing Pulau Besar tu, terserempak babi terpanjat, saya pun terpanjat, dua-dua lagi. Kita budak KL mana pernah tengok babi tengah hutan. Babi kat zoo tu biasalah. Babi tengah hutan terperanjat, tuan-tuan. Jenuh motor Honda tu nak menjerit, bawa saya lagi. Jadi babi tu pun lagi mujur, kalau dia kejar saya, jenuh lah. Jenuh angkat motor tu. Tuan-tuan rahimakumullah, akhirnya itulah jadi Melaka sekarang ni. Tak ada apa yang dibanggakan dengan kerajaan baru ke lama ke, macam itulah. Mudah-mudahan mereka nampak kebesaran Islam, tunjulkan Islam di Melaka, pulihkan balik Pulau Besar sebagai pulau penyebaran Islam, dan juga buat balik artifak-artifak yang berada di Melaka tu. Jangan buat kapal penjajah yang besar, tapi kekalkan kapal penjajah tu, buat kapal Islam atau kapal orang Melayu yang hebat. Menam Berahi sebagai contohnya, 4 kali lebih besar daripada Flor de Lama. Baru orang nampak, hebatnya Flor de Lama. Hebat lagi umat Islam punya kapal. Tapi nak buat macam mana kan, saya bukan Ketua Menteri. Kalau saya Ketua Menteri, kita tengoklah sejarah tu akan berubah. Tapi insya-Allah, kalau Melaka tak nak memajukan lagi dia punya sejarah berasaskan Islam punya nuansa dia, maka kita minta kerajaan Kedah yang punya sangat banyak bagi saya. Kalau Kedah betul-betul majukan, dia akan lebih daripada Melaka. Sebab Kedah ada banyak lagi yang masih lagi bersarang di bumi, yang belum dikemukakan, yang menjadi satu benda yang sangat hebat yang ada di Kedah, kisah sejarah. InsyaAllah saya petang ni nak pergi ke Perak dan tu ke Kedah. InsyaAllah mudah-mudahan banyak benda-benda baru yang kita boleh jumpa untuk kita kongsi bersama, insyaAllah. Jadi aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Jadi rapatnya hubungan di antara Islam dengan Cina. Jadi bila kita nampak kaum Tionghoa tu, maka kita nampak bahawa mereka ada satu ruang dakwah sangat besar. Jadi tahniah. Tadi tak ada pula Abang Daniel pagi ni kan. Daniel dah balik kampung dah. Abang Daniel balik kampung dah kot, nak beraya. Kalau kita seminggu sebelum raya dah balik kampung dah. Jadi pagi ni dia balik kampung dah kot. Jadi kita nak melahirkan bukan seorang Daniel, tapi ramai lagi, tuan-tuan. Bayangkan kalau separuh Cina-Cina ni, tapi malangnya daripada ramai Cina-Cina ni 70,000 masuk Kristian, dan hanya 42,000 aja yang masuk Islam. Masuk Islam 42,000 aja. Maka itu satu benda yang bukan 70,000, 700,000 masuk Kristian, 42,000 masuk Islam. Yang laki yang lain tu ialah Buddha. Maksudnya walaupun ramai dia masuk Kristian, tapi sebenarnya ramai lagi yang masih Buddha, yang sangat mudah untuk dimasuk dalam agama Islam. Bukan sahaja Buddha, dia ada Konfusius. Semua tu tak ada agama sebenarnya. Itu semua fahaman-fahaman. Bermaksud ruang untuk kita berdakwah pada mereka sangat besar. Dengan terbawa pula unsur sejarah, bagi mereka rasa rapat,
maka mudah-mudahan memudahkan dia punya pengislaman dia. Dan sebahagian daripada apa kita bincang ni, sebahagian besarnya saya letakkan dalam buku ni. Cuma saya langkau pagi ni, tak sambung kita punya pengajian hari Ahad tu. Jadi Ahad malam. Jadi saya langkau sebab lusa kita nak menyambut tahun baru Cina. Okey, kalau ada satu dua pertanyaan. Tak ada? Tak ada, saya sekat dulu. Aku liqauli hazan astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu syafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pasal buku, gini siap.